Kejayaan yang terbesar yang dicapai di negeri Kedah sepanjang 3 tahun pentadbiran Datuk Seri Sanusi dan rakan-rakan dalam Perikatan Nasional ini ialah kita berjaya mengangkat Kedah, masyarakat Kedah dan negeri Kedah itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Sebelum ni orang tak pernah kenal sejarah negeri Kedah. Orang tak pernah tahu pun mungkin Pulau Pinang tu asalnya Kedah. Orang tak tahu pun di Kedah tu ada projek yang nak dibuat namanya Kedah Hidropolis. Orang tak tahu pun di Kedah ni ada sawah padi yang banyak, yang besar, yang menyumbang kepada 43% beras kepada negara. Orang tak tahu pun Kedah menadah sejumlah tadahan air untuk diberi kepada Pulau Pinang, digunakan untuk negeri Kedah dan diberi kepada Perlis. Orang tak tahu pun apa isu-isu di Kedah. Kedah menjadi tercorot, duduk di nombor kedua akhir dalam KDNK, keluaran dalam negara kasar. Kerana Kedah adalah negeri pertanian. Negeri pertanian ini memanglah hasil dia berkurangan. Cukai pertanian tak sama dengan cukai industri. Tentulah kutipan hasil dia lebih rendah daripada negeri-negeri lain. Saya cakap ni pasal ada seorang ahli yang berhormat, bekas ahli yang berhormat daripada negeri Pulau Pinang. Dia kata Pak Lebay di Kedah tak pandai merintah sebab KDNK duduk nombor 2 daripada bawah. Dia ni peguam hak cakap ni. Dia kata Pak Lebay tak pandai merintah sebab KDNK duduk nombor 2 bawah, tercorot. Jangan tengok pada itu, tengoklah pada latar belakang negeri. Negeri Kedah, negeri yang banyak zon pertanian. Tentulah hasil dia tak banyak. Kenapa Kedah berkorban? Kerana Kedah nak bagi makan kepada adik-adik di negeri-negeri lain. Baik, daripada negeri yang begitu keadaan dia, maka Kedah menawarkan satu slogan, negeri tempat orang miskin tumpang berteduh dan negeri tempat orang kaya berbuat bakti, menabur bakti. Orang-orang miskin di Kedah sekarang ini sudah semakin terbela. Mereka semakin keluar daripada kehidupan yang susah kepada kehidupan yang senang. Apa buktinya? Kerajaan negeri Kedah bagi geran hak milik tanah kepada rakyat yang mohon untuk memohon tanah negeri Kedah. Banyak mana? 7,233 geran. 7,233 geran ni, Izzah, bukan jumlah yang sikit. 3 tahun mentadbir kita bagi 7,000 geran ni yang mereka mohon sejak sekian lama, daripada puluhan tahun dulu, zaman tok nenek dulu. Tok dia dah mati dah, memohon dulu dah mati dah, yang mohon tu, yang ambil tu cucu, yang ambil tu mungkin cicit, yang mungkin anak menantu yang ambil. Mendapat tanah ini satu jaminan, dan ini boleh mengeluarkan mereka daripada kemiskinan kepada satu tempat yang lain yang lebih baik daripada sebelum ini. Kita buat perkara itu benda yang besar, yang dasar, yang sebelum ni kerajaan lain tak boleh buat. Kita percepatkan proses menukar status tanah. Kerajaan negeri Kedah ni tanah nak bagi itu dah penuh. Semua tu tak ada tanah kerajaan, tanah rizab, pun ada tanah hutan simpan kekal, HSK nama dia. Tanah hutan simpan kekal inilah yang diubah status, dicabut keluar dan diberi kepada pemohon-pemohon yang nak mohon hak milik tanah. Ada orang tak setuju, dia kata tanah-tanah ni dah ada plan pembangunan yang nak dibuat. Bila ada plan pembangunan dibuat, kerajaan akan dapat kutip cukai yang lebih daripada biasa. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Sanusi, buat keputusan daripada kita membangunkan tanah untuk dapat untung kepada negeri, lebih baik kita bagi tanah kepada rakyat untuk jamin kehidupan masa depan nak cucu cicit mereka. Kedah mengutamakan rakyat berbanding perkara-perkara lain. Selain daripada itu juga, kita pun faham kita ada ketetapan dengan Allah. Apabila Kedah melakukan satu keputusan yang drastik, menutup semua premis judi. Kedah dikritik, Kedah ditohmah kerana premis judi ini boleh mendatangkan hasil cukai kepada kerajaan negeri. Orang-orang tauke-tauke, taiko-taiko marah kepada Kedah. Kerajaan negeri ambil tindakan yang silap, mengurangkan ataupun menutup pintu-pintu cukai kepada state. Akhirnya Allah Ta'ala takdirkan muncul satu bahan galian yang baru yang namanya REE di Bukit Nenggang. Mula-mula Menteri Besar Kedah cakap pasal REE, orang permainkan. Apa Pak Lebay ni menipu memohong. REE itu nak baca macam mana pun tak tahu. Ada orang baca ada orang baca bunyi macam-macam. Tapi sekarang ni akhirnya terbukti bila ditangkap. Ada orang mencuri REE, lori kontena bawa REE itu terbalik, polis tangkap, polis compound. Yang itulah yang nak dikaitkan dengan Menteri Besar Kedah kononnya mencuri REE oleh seorang menteri yang namanya Menteri Hak Ehwal Sanusi, ada di Putrajaya ni.
Menteri Haiwan Sanusi, dia tak buat kerja Kementerian Dalam Negeri, buat kerja Haiwan Sanusi saja. Ini bertepatan dengan apa yang Allah janji dalam Quran. Allah kata siapa bertakwa kepada Allah, Allah datangkan rezeki yang melimpah ruah daripada langit dan bumi, daripada sumber yang tidak kamu pernah duga. Selain daripada itu juga, Allah Ta'ala buka hati pelabur-pelabur luar negara bawa duit melabur ke Kedah. Sepanjang pentadbiran Datuk Seri Sanusi, daripada Mei 2020 sampailah April 2023, suku tahun pertama tahun ini, Kedah mendapat total pelaburan 91.4 bilion, paling tinggi dalam sejarah negeri Kedah, paling tinggi berbanding negeri-negeri lain di Indonesia. Yang hampa kata Pak Lebay tak kerti mentadbir, bercakap loklak, kurang ajak lah apa semua tu, pelaburan tertinggi, pelabur dia bawa duit, Izzah, duit dia banyak, luar negara, daripada Jerman, daripada negara-negara yang kita nak sebut nama pun kita tak faham, sebab negara tu tak pernah kita sebut di mulut kita sebelum ni. Bila orang bawa duit, dia akan bagi duit kepada orang yang dia paling percayai. Dia takkan bagi duit kepada orang yang dia tak percaya. Dia tak bagi duit dekat kaki sakau, takut bagi duit dekat kaki sakau dia pergi Korea buat mata macam-macam apa semua, lambat gelak tak faham. Tak ada kaitan dengan apa yang ada di dunia ni, tak ada kita hidup yang mati. Contoh, jadi pelabur ni dia bagi duit kepada orang dia percaya. Dan dalam banyak-banyak negeri di Malaysia, dia tak pilih Pulau Pinang. Yang mendakwa pentadbiran dia telus bersih, CAT tu, CAT, Cekap Accountability Telus, dia tak bawa main dekat Selangor, dia tak bagi dekat negeri-negeri lain, dia beri kepada Kedah. Kereta Porsche buka kilang yang kedua di dunia, ada 2 kilang saja di Jerman, negara asal dia, dan yang kedua di Kulim High Tech di Kedah. Lepas ni orang Kedah semua masuk universiti bawa kereta Porsche, jangan main-main. Sekian, terima kasih. Dengan adil pastikan berhasil.